Assalamualaikum kepada Dr. Bushra binti Basirun dan rakan-rakan yang lain. Hari ini kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tajuk isu kesihatan mental rakyat Malaysia ketika COVID-19. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Asfar, Luqman, Nazrul, Habidah, Balkis dan saya sendiri, Farah. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah kesihatan mental? Masalah kesihatan mental telah ditakrifkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai keadaan kesejahteraan di mana individu menyedari keupayaan sendiri dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat serta mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Di bahagian kanan terdapat poster tanda-tanda masalah kesihatan mental. Antaranya adalah perasaan mudah marah, letih dan lesu, keresahan yang teruk, kerisauan yang berlebihan, perubahan personaliti yang ketara, perubahan selera makan, kurang aktiviti terhadap aktiviti harian, berfikir atau bercakap tentang bunuh diri, penyalahgunaan dadah atau alkohol, tingkah laku agresif, masalah tidur atau susah untuk tidur atau mudah tertidur. Akibat penularan wabak COVID-19, seramai 800,000 orang hilang pekerjaan dan jumlahnya dijangka akan meningkat. Disebabkan kehilangan pekerjaan, rakyat Malaysia terputus sumber rezeki, timbul masalah keluarga di rumah dan juga masalah keuangan. Berikut merupakan 3 faktor utama masalah kesihatan mental. Yang pertama, dari segi biologi, oleh faktor genetik yang merupakan ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otak atau juga kekurangan zat di dalam badan. Yang kedua, psikologi, daripada trauma yang dihadapi sejak kecil. Yang ketiga, persekitaran yang berlaku dari segi kematian, perceraian, keluarga bermasalah atau juga penyalahgunaan dadah. Beralih kepada perbincangan isu utama, kajian yang dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan untuk mewujudkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Tak kala negara kita diancam dengan pandemik COVID-19, jelas bahawa situasi ini telah mengakibatkan kesihatan mental dan fizikal rakyat Malaysia semakin menjunang. Hal ini menggait usaha falsafah pendidikan kebangsaan yang telah kita usahakan selama ini. Rakyat Malaysia yang cakna akan isu pandemik di negara ini pasti tahu tentang sifat lepas tangan kerajaan terhadap penguatkuasaan undang-undang, Sekatan Merentas Daerah dan Penjagaan Prosedur Operasi Standard SOP yang telah mengakibatkan kacau bilau di dalam negara ini. Seterusnya, saya Nur Abidah akan menerangkan tentang pandangan ahli falsafah atau tokoh mengenai isu yang dibincangkan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kesihatan mental setiap individu pasti terkesan dalam memerangi wabak coronavirus. Oleh itu, masyarakat harus peka akan gejala awal masalah kesihatan mental. Kementerian Kesihatan Malaysia mengadakan program Let's Talk Minda Sihat bagi membantu masyarakat yang tidak bernasib baik. Setiap huruf membawa maksud tersendiri, iaitu T. Talk to someone you trust about your problem. A. Ask for help. L. Listen without judgment. Dan K. Known well to seek help. Penyakit ini tidak boleh distigmakan, sebaliknya ia perlu dirawat dan dicegah. Kementerian Kesihatan Malaysia juga menyediakan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial MHPSS selain talian sokongan untuk membantu masyarakat mendapatkan bantuan awal psikologi. Agensi seperti Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia Mercy, KSK Care Jakim dan Talian Kasih adalah agensi yang memainkan peranan bersama Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memberikan khidmat sokongan kepada yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nazrul Naim dan saya akan membentangkan kesan kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Yang pertama sekali adalah kesan kepada individu. Seseorang individu itu akan mengalami kemurungan, emosi yang tidak stabil, stres, keresahan dan boleh membawa kepada kes bunuh diri dan kematian. Oleh itu, kita tidak boleh mengambil mudah isu kesihatan mental terhadap seseorang kerana impaknya adalah besar. Yang kedua adalah kesan kepada keluarga. Keluarga merupakan kumpulan terdekat bagi setiap individu dan masalah yang dihadapi boleh dikongsi dengan mereka. Tetapi jika seseorang ahli keluarga mengalami kemurungan, namun kebahagiaan keluarga tersebut akan terjejas. Tekanan keluarga turut menjadi punca kepada masalah sosial dalam kalangan remaja. Hal ini akan menjadi faktor yang menyumbang kepada masalah remaja dan gejala sosial yang lain. Hubungan keluarga yang tegang dan tidak berkualiti boleh mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dan seterusnya akan membantukan emosi mereka. Yang seterusnya adalah kesan terhadap masyarakat. Masyarakat akan menjadi kurang keyakinan diri, merasakan sukar untuk mengenakan penampilan diri dan sukar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Seterusnya adalah kesan terhadap negara. Kesannya terhadap negara adalah perpaduan negara itu sukar untuk dicapai dan seterusnya boleh mengundang ancaman daripada luar yang ingin menggugat kesejahteraan negara kita. Oleh itu, adalah amat penting untuk menjaga kesihatan mental dalam setiap ahli masyarakat kita. Tambahan pula, saya Asfarul akan mencadangkan atau memberi cara menangani isu kesihatan mental rakyat Malaysia di era COVID-19. Sepanjang pandemik ini, terdapat beberapa agensi dan badan bukan kerajaan, iaitu NGO, yang telah menawarkan perkhidmatan mereka bagi membantu golongan yang terjejas akibat daripada COVID-19. Talian sokongan psikososial Kementerian Kesihatan Malaysia diwujudkan bersama Mercy dan agensi-agensi lain untuk menangani masalah kesihatan mental berkaitan pandemik COVID-19. Antara agensi-agensi yang terlibat adalah bahagian keluarga, sosial dan komuniti serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Talian kasih juga telah lama diwujudkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bagi membantu mereka yang mengalami masalah tersebut dan untuk memberikan sokongan psikologi kepada mereka. Telekaunseling ini boleh dicapai melalui nombor talian kasih iaitu 15999 atau WhatsApp talian kasih di 019-261-5999 yang beroperasi selama 24 jam sehari. Telekaunseling yang lain sebagai alternatif adalah melalui Befriender yang beroperasi selama 24 jam sehari serta nombor boleh didapati di website tersebut. Akhir sekali, saya Balkis Mawadah ingin merumuskan bahawa pandemik COVID-19 ini sangat jelas memberi kesan negatif kepada masyarakat dengan menyebabkan berlakunya gejala seperti kegelisahan, stres dan kemurungan akibat tempoh kuarantin yang sangat lama dan juga tekanan ekonomi yang berterusan. Selain itu juga, timbul masalah pendapatan dan kewangan serta perselisihan dengan keluarga yang jelas bercanggah dengan tujuan sebenar falsafah pendidikan kebangsaan iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.